Jom dengar, dah nak mula ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Cikgu Hana dalam protokol dan penganjuran majlis rasmi. Pada perkongsian kali ini saya akan jelaskan tentang penulisan atur cara dan juga penyediaan atur cara pentadbiran. Kenapa atur cara pentadbiran ini penting? Supaya setiap jawatan kuasa yang bertugas dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan berkesan dan majlis yang kita anjurkan berjalan dengan lancar. Sama-sama kita dengarkan penerangan seterusnya. Apa itu atur cara majlis? Atur cara majlis merupakan susunan aktiviti ataupun peristiwa dalam sesuatu majlis dari mula hinggalah akhir. Jadi dalam atur cara majlis kita akan susun apa yang akan berlaku di awal dan seterusnya ikut susunan hinggalah ke akhir majlis. Baiklah, mari kita lihat kepentingan atur cara majlis. Jadi kepentingan penyediaan atur cara majlis ini adalah penting sebagai panduan bagi menyediakan teks pengacaraan. Pengacara perlu melihat atur cara majlis untuk menyediakan teks pengacaraan. Ia juga merupakan panduan bagi menyediakan atur cara pentadbiran. Atur cara pentadbiran merupakan sesuatu atur cara yang disediakan secara terperinci mengikut jawatan kuasa yang bertugas. Kemudian ia juga penting untuk dikepilkan dengan surat jemputan dan juga ia penting untuk dicetak di belakang kad jemputan dan juga dicetak dalam buku program. Selain dari itu, ia juga digunakan bagi tujuan publicity supaya khalayak tahu apa yang akan berlaku pada majlis yang diadakan. Cara menulis atur cara majlis adalah dengan menyenaraikan aktiviti mengikut susunan protokol yang betul berdasarkan jenis dan bentuk majlis yang dianjurkan. Pihak penyelaras, urustia dan setiausaha sesuatu program itu perlulah melihat kepada 3 perkara ini dalam menyediakan atur cara majlis, iaitu tujuan, masa dan juga tetamu yang hadir. Jadi tujuan sesuatu program atau majlis diadakan perlulah jelas, begitu juga dengan masa. Jadi perlu tahu berapa jam peruntukan masa yang diperlukan bagi kita melaksanakan sesuatu majlis. Juga siapa tetamu kehormat yang akan kita jemput. Berikut dipaparkan contoh atur cara majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atau ringkasnya APC. Jadi bila kita menyusun sesuatu atur cara ini, seperti saya kata tadi, bergantung kepada 3 faktor iaitu tujuan, masa dan tetamu kehormat. Pertamanya kita perlu tahu siapa tetamu kehormat yang akan berada bersama-sama dalam majlis tersebut. Adakah orangnya cergas, adakah orangnya uzur, berapa bilangan penerima anugerah. Jadi faktor-faktor ini ataupun unsur-unsur ini perlu difikirkan dalam menyusun atur cara majlis. Kalau penerimanya ramai dan pemberi anugerah ataupun tetamu kehormat tidak boleh berdiri lama, maka mungkin perlu ada selingan, perlu ada 2 pemberi anugerah contohnya. Seterusnya saya akan kongsikan tentang penyediaan atur cara pentadbiran. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu atur cara pentadbiran. Atur cara pentadbiran ialah perincian kepada atur cara majlis. Ia disediakan oleh urustia yang menganjurkan suatu majlis. Dan penyedia atur cara pentadbiran hendaklah menggambarkan situasi dan peranan setiap jawatan kuasa mengikut masa dan lokasi yang ditentukan terutamanya pada hari majlis berlangsung.
Atur cara pentadbiran ni dia macam cue sheet. Ya, kalau kita biasa dalam pementasan teater ataupun drama, selalunya bahagian teknikal dan audiovisual memerlukan cue sheet bagi menandakan bila waktu yang mereka perlu memainkan muzik ataupun bunyi-bunyian yang diperlukan semasa pementasan teater ataupun drama itu berlangsung. Jadi prinsipnya sama seperti cue sheet. Seterusnya ditunjukkan contoh format atau cara pentadbiran. Dia ada beberapa format. Ini salah satunya lah. Yang dipaparkan ini atau cara pentadbirannya ada 5 lajur. Ada bilangan, masa, peristiwa dan lokasi, jawatan kuasa yang terlibat serta tindakan dan peralatan yang diperlukan. Jadi dari awal majlis pukul 10 pagi, ketibaan pelajar, peristiwanya di mana? Di bahagian luar dewan. Maka siapakah jawatan kuasa, manakah yang terlibat? Jawatan kuasa pendaftaran dan juga jawatan kuasa lain yang dipaparkan tersebut, dan apakah tindakan dan peralatan yang mereka perlukan juga disenaraikan pada lajur tindakan dan juga peralatan. Jadi dia penyediaan atau cara pentadbiran ini kita membayangkan majlis itu daripada awal, apa yang berlaku, apa yang diperlukan, siapa yang patut ada di tempat tersebut. Jadi kita susunkan mengikut peristiwa dan juga tindakan-tindakan yang perlu diambil. Dan seterusnya kita lihat peristiwa seterusnya adalah ketibaan tetamu kehormat. Jadi siapa yang perlu ada? Jawatan kuasa pegawai perhubungan ataupun LO, jawatan kuasa sambutan perlu ada. Pengurus acara buat apa pula? Ya, kalau kita lihat di situ, pengurus acara hendaklah memberi taklimat berkenaan dengan majlis kepada tetamu kehormat. Ya, jadi semua perkara ini perlu diambil kira, perlu dicatatkan dalam atur cara pentadbiran supaya setiap jawatan kuasa tahu pada pukul berapa mereka patut berada di mana, apa yang patut mereka buat dan peralatan apa yang sepatutnya telah mereka sediakan. Jadi sekiranya atur cara pentadbiran ini dapat disediakan dengan begitu terperinci sekali, maka majlis yang dianjurkan akan berjalan dengan lancar dan cantik. Dia tiada cacat cela kerana segala perkara telah diambil kira. Maksudnya peristiwa apa yang berlaku, jawatan kuasa mana yang bertanggungjawab, dia kena sangat spesifik supaya setiap jawatan kuasa jelas dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu mereka mainkan sepanjang majlis berlangsung dari awal hinggalah akhir. Jadi pihak urustia perlu memastikan semua jawatan kuasa yang terlibat diberi satu salinan atau cara pentadbiran ini supaya semua pihak tahu perjalanan keseluruhan majlis. Sampai di sini dahulu perkongsian saya pada kali ini. Hingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian siri yang akan datang. Jangan lupa bantu saya untuk subscribe channel Cikgu Hana, like, komen, share dan juga tekan loceng supaya anda akan sentiasa mendapat notifikasi sekiranya ada video-video baru dari saya yang keluar nanti. Kita tangguhkan sesi perkongsian buat kali ini sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Sayangi diri, hiasi peribadi. Jom subscribe channel Cikgu Hana. Bye-bye.